Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Mardiana dan rakan-rakan sekalian. Saya Siti Musana binti Muhammad Mustar bersama rakan pembentang saya iaitu Siti Hasanah binti Abdullah akan membentangkan soalan 3 iaitu berdasarkan perbandingan sumber, nilaikan peristiwa pengasasan Kesultanan Terengganu dan pengasasan Kesultanan Selangor. Saya akan menceritakan lebih lanjut mengenai bahagian pengenalan dan juga mengenai Terengganu. Dan manakala rakan pembentang saya pula akan menceritakan lebih lanjut lagi mengenai Kesultanan Selangor. Baiklah, Terengganu dan Selangor merupakan negeri di bawah taklukan Johor pada awalnya. Dan Terengganu, sejarah Terengganu pada awalnya tidak jelas dan catatan awal mengenai Terengganu diperolehi melalui saudagar Cina iaitu Chow Ju-Kwa yang menyatakan bahawa Terengganu di bawah jajahan takluk Palembang pada tahun 1225. Dan kemudian pada tahun 1365 pula, negara Katargama iaitu tulisan prapanca dari Jawa yang menyatakan bahawa Terengganu di bawah takluk kerajaan Majapahit. Ini dibuktikan melalui penemuan batu berserat Terengganu yang ada mencatatkan nama Raja Mandalika serta penemuan bukti arkeologi seperti kapak batu dan juga tembikar yang dijumpai di Gunung Bewah. Dan ini telah membuktikan bahawa telah adanya kehidupan manusia di situ sejak 4000 sebelum Masihi. Terengganu juga turut disebut sebagai negeri di bawah pemerintahan kerajaan Johor. Ini kerana pada abad ke-17, Bendahara Johor iaitu Tun Habib Abdul Majid atau lebih dikenali dengan gelaran Bendahara Padang Saujana telah menghantar 2 orang pembesar iaitu Paduka Laksmana dan Paduka Megat Sri Rama bagi menakluki Terengganu. Setelah mereka berjaya menakluki Terengganu, 2 orang pembesar ini dianugerahkan mentadbir negeri Terengganu. Setelah sekian lama 2 orang pembesar ini mentadbir, berlakunya perselisihan faham di antara kedua-duanya dan perselisihan faham ini berakhir dengan pembunuhan Megat Sri Rama di tangan Laksmana. Kemudian, Bendahara Hasan pula dihantar oleh Datuk Padang Saujana bagi mentadbir Terengganu. Menurut Haji Muhammad Saleh dalam penulisannya ada mencatatkan selepas kematian Bendahara Hasan, Terengganu ditadbir oleh 4 orang pembesar iaitu Zain Indra bersama 3 orang puteranya iaitu Tun Yuan, Tun Sulaiman dan Tun Ismail. Ketiga-tiga orang mereka ini telah datang menghadap Datuk Padang Saujana dan mereka dianugerahkan gelaran dan kawasan pentadbiran. Sebagai contoh, Tun Sulaiman telah dilantik menjadi Sultan Terengganu dan mentadbir di bahagian Pantai Layang yang mana kini dikenali sebagai Baik Bukit. Manakala Tun Yuan pula dijadikan sebagai bendahara dan berkuasa di sebelah hulu. Dan Tun Ismail pula dilantik menjadi menteri dan berkuasa di bahagian tersait. Tun Sulaiman juga turut dikenali dengan gelaran Tun Raja Kilat kerana kepatasan beliau yang berulang-alik dari Terengganu ke Johor. Tun Raja Kilat ini berkahwin dengan Wan Kemala iaitu anak kepada Wan Ismail, Datu Patani bin Tok Raja Mahametri dan mendapat putera bernama Wan Sibut yang juga digelar dengan gelaran Tok Kaya Padang. Setakat ini, pemerintahan Terengganu seringkali berubah-ubah dan sekali lagi ia diganti apabila Tun Zainal Abidin iaitu putera Tun Habib Abdul Majid, Bendahara Padang Saujana Johor, ditabalkan menjadi Sultan Terengganu pada tahun 1720-an dan pertabalan ini menandakan berakhirnya pemerintahan keluarga Tun Zain Indra dan bermulanya dinasti bendahara di Terengganu. Peristiwa pengasasan Kesultanan Terengganu ini dikisahkan melalui 2 sumber iaitu daripada Tufat An-Nafis dan juga daripada Sejarah Terengganu. Kedua-dua sumber ini mempunyai kisah yang berbeza-beza dalam menjelaskan bagaimana Tun Zainal Abidin menaiki tahta Kesultanan Terengganu. Walau bagaimanapun, bukti penemuan duit kupang Terengganu yang tertera berukir nama Sultan Zainal Abidin yang bertarikh 1120 Hijrah ataupun 1708 Masihi dan juga perkataan Kifalatul Mu'minin dan ini bermakna Baginda telah menaiki tahta pada 1708 Masihi dan ditabalkan oleh Mas Jayam pada 1708 dan Baginda sekali lagi ditabalkan oleh Raja Tua Johor pada tahun 1726 menurut sumber Tufat An-Nafis.
Sejarah Kesultanan Selangor pula sebelum abad ke-18 masih tidak jelas lagi. Dan ada yang menyatakan bahawa Kesultanan Selangor bermula pada tahun 1700 apabila Engku Kelang menganugerahkan Cok Mohu sebagai tanda kekuasaan kepada Yang Tuan Selangor. Sebelum abad ke-18, Selangor masih berada di bawah naungan Johor, dan selepas abad ke-18, Raja Kecil Siap yang memerintah Johor Riau sekitar 1718 sehingga 1722, Selangor tidak lagi berada di bawah kuasa Johor, dan ketika itu telah ada orang Bugis yang menjadi ketua pemerintah di Kuala Selangor bergelar Yang Tuan Selangor, dan hingga kini masih tidak ada lagi sesiapa yang mengetahui nama sebenar bagi Yang Tuan Selangor tu. Dan ketika itu juga Opo Bugis 5 bersaudara ini iaitu Daing Perani, Daing Menambun, Daing Marewah, Daing Celak dan juga Daing Kemasi telah mengalahkan Raja Kecil Siap di Riau dan memberikan semula kerajaan Johor Riau kepada Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Dan kerap kalilah Raja-Raja Bugis ini berulang-alik dari Riau ke Selangor, membawa orang Bugis di Selangor bersama angkatan perang Raja-Raja Bugis. Bahkan Daing Perani dan Daing Celak juga telah berkahwin dengan keluarga Diraja Bugis di Selangor. Putera Daing Celak ini iaitu Raja Lumu yang dilahirkan di Selangor telah menjadi raja memerintah di Selangor, iaitu digelar sebagai Raja Lumu. Raja Lumu juga menggunakan gelaran sebagai Sultan Salahuddin dan juga beberapa gelaran lain seperti Tuanku Raja Selangor dan Raja Selangor. Kisah pengasasan Kesultanan Selangor ini turut diceritakan melalui dua sumber yang berbeza, iaitu Tufat An-Nafis dan juga di dalam Misal Melayu, yang mana menceritakan bagaimana Raja Lumu ini boleh menaiki tahta sebagai Sultan Selangor. Baiklah, saya akan menceritakan bagaimana peristiwa pengasasan Kesultanan Selangor menurut sumber Tufat An-Nafis. Pengasasan Kesultanan Terengganu iaitu Tun Zainal Abidin yang menggunakan gelaran Sultan Zainal Abidin. Baginda berketurunan Bendahara Johor dan merupakan putera kepada Bendahara Tun Habib Abdul Majid, iaitu Bendahara Melaka yang telah menggantikan Sultan Mahmud III yang telah mati dibunuh pada tahun 1699. Tun Zainal Abidin juga merupakan saudara kepada Sultan Abdul Jalil, dan baginda juga merupakan keturunan daripada keluarga bendahara yang telah diangkat menjadi sultan yang memerintah Johor sekitar tahun 1699 sehingga 1719. Baginda telah ditabalkan oleh Daing Menampuk atau lebih dikenali sebagai Raja Tua. Daing Menampuk telah ke Terengganu untuk menabalkan Tun Zainal Abidin sebagai Sultan Terengganu di Tanjung Baru, Kuala Berang. Daing Menampuk juga telah mendapat arahan daripada Sultan Sulaiman Badrul Alam, iaitu pemerintah Johor, dan yang di-Pertuan Muda Daing Marewah. Pada ketika itu, Terengganu di bawah naungan kerajaan Johor. Selepas pertabalan, Daing Menampuk diminta untuk pulang semula ke Riau oleh baginda dan Daing Marewah. Dalam Tufat An-Nafis ada menyebutkan iaitu Syahdan kata Sahibul Hikayat, lepas daripada perang inilah baginda Sultan Sulaiman serta yang di-Pertuan Muda menyuruh Raja Tua ke Terengganu merajakan Tun Zainal Abidin, bergelar Sultan Zainal Abidin Terengganu. Raja Tua yang dimaksudkan oleh Raja Ali Haji ini ialah Daing Menampuk. Peperangan yang dijelaskan pula ialah merujuk kepada peperangan di antara Raja Kecil Siap dengan Opo Bugis 5 bersaudara pada tahun 1726. Hal ini jelas menunjukkan bahawa Daing Menampuk telah diarahkan oleh Sultan Sulaiman untuk menabalkan Tun Zainal Abidin sebagai pemerintah Terengganu. Dan perkara menarik yang perlu diberi perhatian adalah perintah yang diberikan kepada Raja Tua untuk ke Terengganu bagi menabalkan Tun Zainal Abidin dibuat selepas peperangan di antara Raja Kecil dengan Opo Bugis pada tahun 1726. Dan ini bermakna ketika itu Raja Tua ke Terengganu adalah dengan izin dan restu Raja Petani. Oleh itu, penabalan yang dilakukan oleh Raja Tua adalah penabalan kali kedua bagi Tun Zainal Abidin. Dan jelaslah bahawa Sultan Zainal Abidin menjadi Sultan Terengganu pertama yang ditabalkan oleh Raja Petani pada 1708 dan kemudian ditabalkan sekali lagi oleh Sultan Johor pada 1726. Oleh yang demikian, ini dapat disimpulkan bahawa menerusi sumber Tufat An-Nafis, Kesultanan Terengganu diasaskan oleh Tun Zainal Abidin yang ditabalkan kali kedua oleh Sultan Sulaiman. Dan jelaslah pertabalan yang dibuat ini untuk menunjukkan kekuasaan baginda sebagai pemerintah agung kerajaan Johor pada ketika itu. Baiklah, bagi versi sejarah Terengganu pula, peristiwa Kesultanan Terengganu ini diceritakan semasa Sultan Abdul Jalil IV
Johor yang berada di Kuala Terengganu selama setahun, iaitu dari 1719 hingga 1720, di mana baginda telah meninggalkan saudaranya iaitu Tun Zainal Abidin yang ketika itu bergelar Paduka Raja. Dan ketika itu baginda bersama-sama puteranya iaitu Tun Husin untuk menjaga negeri. Namun, Tun Zainal Abidin telah dibawa ke Patani oleh abang angkatnya iaitu Wan Abdul Rahman atau lebih dikenali sebagai Wan Der Rahman, kerana negeri Terengganu ketika itu berada dalam keadaan yang tidak aman. Dan ini kerana selepas peristiwa baginda difitnah bermukah dengan seorang gundik Sultan Abdul Jalil IV, dan buktinya apabila sapu tangan sutera milik gundik itu dijumpai bersama Tun Zainal Abidin. Dan baginda telah melarikan diri ke Padang Permaisuri, kira-kira 7 km dari Penarik. Dan manakala Wan Der Rahman pula telah dibunuh di Teluk Datuk. Kisah pembunuhan Wan Der Rahman ini dikisahkan apabila Sultan Abdul Jalil mengarahkan usaha mengejar Wan Der Rahman yang melarikan diri, ditemani bersama para pembesar. Pertarungan semakin sengit apabila bot yang dinaiki Wan Der Rahman diserang dan terkena tembakan senjata api. Manakala dan ketika itu juga anak Wan Der Rahman iaitu Wan Abdullah bersama-sama dengan Tun Zainal Abidin yang berada di kapal lain diarahkan untuk meninggalkan kawasan tersebut dan telah berjaya menyelamatkan diri mereka sehinggalah mereka sampai ke satu tempat bernama Patani. Berita Tun Zainal Abidin melarikan diri ke Patani ini telah disampaikan ke pengetahuan Raja Perempuan Patani iaitu Nang Cayang. Nang Cayang ini telah mengambil Tun Zainal Abidin menjadi anak angkatnya, lalu dipelihara mengikut adat istiadat anak-anak raja serta diberikan tempat tinggal kepadanya. Ketika di Patani, Tun Zainal Abidin juga dikatakan telah berkahwin dengan saudara sepupu Pranang Chawi yang iaitu Nong Rugayah yang kemudiannya digelar Cipuan Besar. Apabila Sultan Abdul Jalil IV mendengar khabar ini, lalu baginda telah mengarahkan menghantar utusan ke Patani yang meminta agar saudaranya itu dikembalikan. Walau bagaimanapun, permintaan baginda itu tidak diperkenan oleh Nang Cayang kerana Nang Cayang mahukan Sultan Abdul Jalil itu sendiri yang mengambil Tun Zainal Abidin. Sultan Abdul Jalil akur dengan permintaan tersebut dan mengambil Tun Zainal Abidin pulang ke Johor. Dan dikatakan juga Sultan Abdul Jalil ini turut berkahwin dengan Nang Cayang ketika di Patani. Dan tidak lama kemudian, Nang Cayang telah menghantar utusan mempersilakan Tun Zainal Abidin kembali semula ke Patani. Ini kerana tujuan Nang Cayang meminta Tun Zainal Abidin pulang ke Patani adalah untuk bertanya apakah keunaan yang diterima baginda daripada Sultan Abdul Jalil. Setelah itu, Nang Cayang telah memerintah orang-orangnya untuk menyiapkan segala kelengkapan bagi menabalkan Tun Zainal Abidin sebagai Sultan Terengganu. Ini kerana Tun Zainal Abidin berkata kepada Nang Cayang bahawa baginda memperolehi wilayah iaitu Terengganu. Maka dari itulah Nang Cayang mempersiapkan segala hal berkaitan kelengkapan untuk menabalkan Tun Zainal Abidin sebagai Sultan Terengganu. Nang Cayang juga turut mengutus surat kepada Sultan Kelantan dengan meminta agar baginda memberi kerjasama untuk membuat sepadan negeri antara Kelantan dan Terengganu. Sempadan yang diminta oleh Nang Cayang itu bermula dari Pulau Susudara, Keluang, Limau Nipis terus ke Kuala Razak menuju Bukit Yong mengikut bengkang-bengkok Sungai Semarak. Setelah urusan menanda sempadan ini selesai, Tun Zainal Abidin pun berangkatlah semula ke Terengganu bersama-sama puteranya iaitu Tun Raja Senik serta para pengikutnya. Setelah itu, Tun Zainal Abidin pun ditabalkan menjadi Sultan Terengganu di Tanjung Baharu, Batang Mahang yang terletak di kanan Sungai Terengganu. Baginda kemudiannya bernikah dengan Engku Tanang Wangsa. Setelah lama bersemayam di kota Batang Mahang, baginda pun berpindah ke Langgar dan bernikah pula dengan cucu Datuk Wan Ismail dan memperolehi seorang putera bernama Tengku Mansur dan seorang puteri bernama Mahadewi. Baginda juga turut dikatakan bernikah dengan anak Datuk Pulau Manis dan akhirnya berpindah ke Cabang 3 dan bersemayam di sebuah tempat yang dikenali sebagai Kota Lama. Pada tahun 1733, Tun Zainal Abidin dikatakan telah mangkat dan dimakamkan di Bukit Keledang dan dikenali sebagai Marhum Bukit Nangka. Pemerintahan beliau ini telah digantikan oleh anak dianya iaitu Tengku Mansur menjadi Sultan Terengganu dengan gelaran Sultan Mansur Shah yang pertama. Turut dikenali dengan gelaran Tun Dalam. Sultan Mansur I ini
ketika menaiki tahta dikatakan masih kecil, iaitu ketika berusia 11 tahun. Oleh itu, segala hal-hal pentadbiran telah diserahkan kepada Bendahara Tun Husin. Dan kesimpulannya, peristiwa pengasasan Kesultanan Terengganu ini mempunyai pelbagai versi, di mana ada yang mengatakan Tun Zainal Abidin ini menaiki tahta dengan ditabalkan oleh Daeng Menampuk, dan ada juga yang mengatakan bahawa Tun Zainal Abidin ini ditabalkan menjadi Sultan Terengganu dengan mendapat restu daripada Patani. Pembentangan yang seterusnya akan diteruskan oleh rakan saya, iaitu Siti Hasanah, dengan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai pengasasan Kesultanan Selangor. Seterusnya, saya akan membentangkan berkaitan pengasasan Kesultanan Selangor daripada pelbagai sumber. Secara dasarnya, Kesultanan Selangor telah diasaskan oleh Raja Lumu pada tahun 1766. Pada abad ke-15, Selangor pada masa itu masih lagi berada di bawah Melaka, dan selepas pendirian Kerajaan Johor pada 1528, Selangor berada di bawah takhlukan Johor. Raja Lumu yang menduduki tahta Kerajaan Johor pada ketika itu menggunakan gelaran sebagai Sultan Salehuddin Shah. Kenaikan Raja Lumu di atas tahta Kerajaan Selangor ketika itu menandakan berakhirnya keluarga pemerintah Selangor sebelum itu. Seterusnya munculnya sebuah keluarga baru yang memerintah Selangor dan tamatnya pengaruh Johor ke atas Selangor. Ini membolehkan Selangor muncul sebagai sebuah negeri yang bebas dan memiliki kesultanan sendiri. Maka boleh disimpulkan bahawa keluarga baru yang memerintah Selangor adalah daripada keturunan Bugis dan merupakan ananda kepada Daeng Celak. Kerajaan Melayu Selangor pada kurun ke-18 amat berkait rapat dengan kemerosotan Kerajaan Johor. Pada kurun ke-18, Kerajaan Johor tidak lagi berada di bawah pemerintahan keturunan Kesultanan Melayu Melaka, tetapi sudah berada di bawah pemerintahan Bendahara Johor, iaitu semasa pemerintahan Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV. Namun begitu, sejarah keluarga pemerintah Selangor sebelum kurun ke-18 agak kurang jelas. Pada tahun 1700, Tuk Engku Kelang telah menganugerahkan Cop Mohor sebagai tanda kekuasaan kepada Yam Tuan Selangor. Namun demikian, satu persoalan telah wujud bahawa siapakah gerangan Yam Tuan Muda Selangor, kerana tiada sebarang kenyataan mengenai Yam Tuan Muda Selangor ini. Selain itu juga, pada kurun ini Selangor masih lagi berada di bawah naungan Johor. Penglibatan Bugis ke dalam Kerajaan Johor pula terlihat apabila terdapat peperangan yang melibatkan opu-opu Bugis 5 bersaudara apabila mereka membantu Raja Sulaiman mengalahkan Sultan Jalil Rahmat Shah ataupun Raja Kecil, dan seterusnya opu-opu Bugis ini menabalkan Raja Sulaiman sebagai Sultan Badrul Alam Shah, iaitu peneraju tahta Kerajaan Johor. Ketika Raja Lumu memakai gelaran Raja Selangor, Selangor pada ketika itu masih lagi berada di bawah naungan Johor. Pada waktu ini Johor pula berada di bawah naungan Yam Tuan Muda Daeng Kemboja, iaitu saudara kepada sepupu Raja Lumu. Pada ketika Raja Lumu bercita-cita ingin membebaskan Selangor di bawah pentadbiran Johor, lalu Raja Lumu pun telah meminta pengiktirafan daripada Kerajaan Perak. Peristiwa mengenai pertabalan Raja Lumu sebagai Sultan Selangor ini boleh dilihat daripada pelbagai sumber atau versi, termasuklah versi Tuhfat Al-Nafis dan juga Misal Melayu. Untuk lebih terperinci lagi, berdasarkan naskah Tuhfat Al-Nafis, Raja Lumu dikatakan secara tidak sengaja telah pergi ke Perak untuk menemui Sultan Mahmud bagi mendapatkan pengiktirafan sebagai Sultan Selangor. Kehadiran beliau di Perak juga turut dikatakan hanyalah semata-mata untuk bersiar-siar sahaja di Pulau Pangkor. Namun kehadirannya di Perak itu
kemudiannya telah diketahui oleh Sultan Perak. Lalu Sultan Perak pun kemudiannya menjemput Raja Lumu untuk datang menghadap Baginda, dan setelah itu Baginda telah melantik Raja Lumu menjadi Sultan Selangor. Buktinya terdapat petikan sedemikian yang tercatat dalam naskah Tuhfat An-Nafis, iaitu syahadan pada suatu masa berangkatlah Raja Selangor itu bermain-main ke Pangkor. Maka kedengaranlah kabar kepada yang di-Pertuan Muda Perak, maka disuruhnya segala orang besar-besarnya mempersilakan Raja Selangor masuk ke Perak, hendak melantik Raja Selangor itu menjadi raja dalam Selangor. Maka apabila telah bertaulan mufakatnya itu, lalu dilantiknya akan Raja Selangor itu menjadi yang di-Pertuan Besar bergelar Sultan Salihuddin Selangor. Kemudian Sultan Salihuddin pun berangkatlah ke Selangor. Bagi versi Misa Melayu pula terdapat perbezaan berkaitan peristiwa pertabalan Raja Lumu ini. Hal ini dikatakan demikian kerana Raja Lumu dikatakan telah berangkat ke Perak selepas bermesyuarat. Ketibaan beliau di Perak telah disambut oleh Raja Muda dan Bendahara, dan beliau kemudiannya telah dibawa menghadap Sultan Perak di balai penghadapan. Setelah Sultan Mahmud bermesyuarat dan berbincang dengan para pembesarnya, Sultan Mahmud kemudiannya menabalkan Raja Lumu sebagai Sultan Selangor. Raja Lumu juga telah dianugerahkan cop mohor dan nobat oleh Sultan Perak. Untuk versi Misa Melayu ini juga ianya dapat dibuktikan melalui catatan yang terdapat dalam teks Misa Melayu yang jelas menyatakan, adapun setelah sudah mesyuarat itu, maka Raja Selangor pun datanglah masuk ke dalam negeri Perak ini, maka disambut oleh Raja Muda dan Raja Bendahara sehingga kota Lumut. Setelah itu, maka Baginda pun berbicaralah dengan Adinda Baginda. Apa juga baik kita berikan akan Raja Selangor ini kerana ia datang pada negeri kita ini. Maka pada fikiran kita sekarang ia sudah datang ke negeri kita, berhambakan dirinya kepada kita. Baik sekarang, baiklah kita beri nobat sekali. Berdasarkan kedua-dua sumber ini, jelas terdapat perbezaan dalam peristiwa pengasasan Kesultanan Selangor. Sebagai contohnya, Tuhfat Al-Nafis menggambarkan Raja Lumu bersiar-siar di Pangkor, kemudiannya telah dijemput oleh Sultan Perak, dan seterusnya mengiktiraf kedudukan Raja Lumu sebagai pemerintah negeri Selangor. Misah Melayu pula mengatakan bahawa Raja Lumu bermesyuarat dan mengambil keputusan untuk datang ke Perak. Raja Lumu disambut baik oleh Raja Bendahara dan Raja Muda sehingga ke kota Lumut dan dibawa menghadap Sultan Perak. Sultan Mahmud telah bermesyuarat dengan para pembesarnya dan mengambil keputusan untuk melantik Raja Lumu sebagai Sultan Selangor. Sebagai kesimpulan, secara keseluruhannya amat penting untuk melakukan perbandingan sumber kerana setiap sumber mempunyai penceritaannya yang tersendiri. Sebagai contoh, cerita yang terdapat dalam Tuhfat Al-Nafis lebih cenderung untuk menonjolkan kelebihan keturunan Bugis, manakala Misah Melayu pula meriwayatkan kisah-kisah dan memuliakan negeri Perak sebagai negeri yang berdaulat. Dan ini jelas menunjukkan bahawa kita perlu menilai setiap sumber yang ada bagi memperolehi maklumat yang betul. Secara ringkasnya, dapat disimpulkan bahawa keturunan Kesultanan Terengganu adalah berasal daripada jurai keturunan Bendahara Melaka, iaitu Habib Abdul Majid, manakala pemerintah Selangor pula berasal dari keturunan Bugis. Kedua-dua pengasasan ini telah berjaya mengembangkan penguasaan mereka secara mutlak di kerajaan masing-masing. Sekian dan terima kasih.